Itu perkongsian yang tular baru-baru ini. Bagaimana kita melihat sokongan seorang suami tercinta apabila mengetahui tentang isterinya yang mengidap kanser ovari. Bila nak botakkan kepala ni bukan sebenarnya tak boleh. Tetapi dari segi orang kata emosi seorang isteri kan. Betul. Bila berdepan dengan situasi ini dan dapat pula sokongan sebegitu, sudah tentu ia lebih memberi semangat untuk teruskan kehidupan. Ya. Tadi Reina kupas bawang kan? Itulah. Kita menghayati sebab tadi walaupun hanya berperasaan tapi memberikan impak yang besar. Betul. Sebab di dalam itu bukan hanya tentang gunting rambut saja, potong rambut dan sebagainya, tetapi ada satu makna yang lebih besar lagi. Betul. Kita nak bersama dengan dua individu ini, sepasang cinta yang berkasih sayang. Kita botak kepala tanda kasih dan sokongan yang menggambarkan perjuangan yang sangat hebat. Kita bawakan kepada anda Muhammad Fairul Muhammad Aziz dan isteri tercinta Nurhaliza Yahya. Terima kasih kerana bersama kami di MSI pagi ini. Ini bersempena dengan bulan Pinktober. Kita juga nak memberi kesedaran kepada penonton-penonton kan. Kali pertama saya menonton video tersebut, secara jujurnya memang mengundang sebab mengalir air mata. Apatah lagi mereka yang menyaksikannya. Dan saya nak tahu juga bagaimana sebenarnya kisah kanser ovari ini bermula untuk Puan Haliza. Bermula pada tahun lepas, bulan 10, saya ada sis. Bila saya detect ada sis, tapi dia dah burst kat dalam. Okey, dah pecah. Dia dah pecah kat dalam. Bila dia pecah kat dalam, saya dah buat major operation dan diagnose yang ada sel kanser. So jadi sekarang pada peringkat awal tu memang pastinya berkongsi dengan suami. Betul. Ketika itu macam mana? Ya. Macam mana nak cakap ya? Terkejut. Cuma ni terkejut je lah. Sebab kita tahu macam penyakit kanser ni biasa macam orang cerita selalu mengundang kematian lah apa semua kan. Yeah. So benda tu macam saya tanya wife, dia pun macam agak macam stres lah. Dia stres, banyak fikir, so banyak menangis. So benda tu sampai saya pun tak tahu nak cakap macam mana. Jadi macam mana mencari sokongan sekeliling? Ataupun benda ni memang pada waktu itu hanya dikongsi dalam circle yang tertentu saja? Kita share dengan circle tertentulah, family, adik-beradik dan suami je lah. Dan kawan-kawan yang terdekat lah untuk sakit saya ni lah. Okey. Baik, bila menyentuh tentang video yang tular ini kan, kami juga nak kongsikanlah. Kalau kita lihat sebenarnya memang pesakit kanser ni dia akan melalui fasanya apabila melakukan rawatan kemoterapi dan sebagainya akan keguguran rambut. Dan jalan paling mudah adalah kita botakkan kepala. Saat botakkan kepala tu bukan di rumah sebenarnya. Cik Fairul, boleh cerita sikit? Saya bawa dia pergi dekat tempat yang biasa saya bawa lah. Saya gunting rambut lah. So masa dalam perjalanan ke sana tu, saya cakap dengan dia kata dia dah move on nak botakkan sebab terlampau banyak sangat rambut gugur kan. So niat saya cakap dengan dia, satu je, jangan menangis. Sebab saya tak suka dia menangis lagi lah pasal dah banyak hari dah menangis lah. So bila time dia, saya dah masa mula-mula cukur tu, dia belum nangis lagi. Tapi bila dah habis cukur tu, dia menangis. Saya rasa terharu yang buat tu ialah suami kita kan. Walaupun di kedai gunting rambut, tapi yang buat tu suami kita memang tak boleh tahan. Jadi semua orang mahukan satu perkara yang kita panggil sebagai move on kan. Ni macam mana hari-hari perlu isi dengan aktiviti supaya kita kadang-kadang ni banyak fikir ataupun overthinking ataupun nanti ada bisikan-bisikan yang tak sepatutnya. Macam mana mencipta aktiviti supaya hari-hari itu ditempuhi dengan kegembiraan, motivasi, semangat. Macam saya banyak lebihkan aktiviti kat dalam rumah pasal saya tak boleh bergaul dengan orang luar pasal saya tengah kemo yang actually yang ni baru 6 hari lepas kemo yang kedua. So saya memang aktiviti saya banyak kat rumah lah. Bagaimana sendiri melihat respon daripada mereka dalam kalangan pemilik media sosial kan terhadap tindakan yang dilakukan oleh Cik Fairul sendiri lepas dah botakkan isteri terus botakkan kepala sendiri tu? Macam saya tengok kat komen-komen yang dekat dalam TikTok tu, majoriti semua sedih. Lepas tu majoriti semua yang sedang ada kanser, yang tengah kemo, yang dah free kanser, semua ada pengalaman lah. Tapi dalam tu saya boleh tengok majoriti perempuan wanita yang ada sekarang ni majoriti ada penyakit kanser. Yang tengah rawat, tengah berjuang. Ni,
macam-macam diorang bagi suruh buat perubatan tradisional lah apa semua kan, tapi buat masa ni wife nak treatment daripada doktor je lah. Itulah dia sebab kadang-kadang bila kita berkongsi sesuatu terlalu banyak info yang datang Terlampau, ya, betul. Jadi kena tapis Kena kan. tapis juga, betul. Macam mana tidak termakanlah dengan tak terlalu membaca sangat komen-komen supaya kita kadang-kadang ni takut nanti kita pun terracun ataupun termakan. Macam saya fixkan dekat saya punya mind, saya akan habiskan. Walau teruk mana kemo tu, saya akan habiskan untuk 6 circle dia. Untuk habiskan. Lepas tu pasal doktor dia cakap, dia kata kalau you nak buat any treatment yang selepas kemo tu, you boleh buat. Tapi habiskan kemo. So saya pun dah set on mind, memang saya akan habiskan kemo tu. Walaupun sakit dia. Okey. Kita lihat kan bagi mereka pesakit-pesakit kanser ini, yang paling utama, yang paling penting adalah sokongan daripada keluarga sendiri kan. Bagaimana Cik Fairul sendiri melihat dalam waktu dan ketika ini sokongan dan orang kata sentiasa setia berada di sisi isteri ini adalah kekuatan untuk Puan Haliza sendiri. Jangan bagi down. Yalah, betul lah, jangan bagi down lah. Sebab benda tu yang saya tahu, orang yang ada sakit kanser ni, dia emosi dia memang betul-betul down sentiasa. So apa yang dia cakap, apa saya iakan je lah sekarang buat masa ni lah. Sebab bila benda tu dah tular kan, saya rasa ramai yang menyebarkan cinta sebab ada komuniti yang luas kan. Jadi secara langsung juga sebenarnya membantu ke dari segi motivasi sebab ada orang bersama-sama walaupun kita tak kenal kan. Ya, betul. Saya pada pendapat saya, ia bagi motivasi kepada semua pejuang-pejuang kanser. Jangan kita ingat kita stage yang ini kita teruk, ada lagi orang lagi teruk, ada lagi orang yang lagi struggle daripada kita. So bagi saya benda tu is motivate untuk semua orang untuk lagi kuat dan terus berjuang. Kami juga difahamkan Cik Fairul mengusahakan perniagaan bandar kan. Betul. Jadi kita nak tahulah bagaimana memperuntukkan masa dengan bisnesnya, dengan menjaga isteri, merawat isteri di rumah. Dia biasa kalau misal kata untuk biasa weekend saya ada ni untuk flea market lah, join flea market. So kadang-kadang anak yang bantulah. Anak bantu. Kadang kalau misal kata biasa saya buat siang. Kalau time sekarang ni bila dia rest baru saya buat. Kalau misal kata malam pun saya terpaksa kerja lebih masa, malam pun terpaksa buat untuk standby barang untuk event kan, untuk hujung minggu. Saya tanya macam mana peringkat awal kan reaksi anak bila berkongsi perkara ini? Anak sedih lah pasal dia duduk di asrama kat Johor. So saya memang berjauhan dengan dia. Dia rasa sedih lah pasal dia tak dapat bersama dengan saya bila time saya hard time tu. So tapi sekarang ni saya tengah cutikan dia lah untuk jaga saya sementara. InsyaAllah lah. Bagaimana pula dari segi kos rawatan dan sebagainya? Untuk kos rawatan, saya masih dalam rujukan dengan Institut Kanser Negara, Putrajaya. Dan masih di situlah untuk rawatan yang sepenuhnya lah. Kemo untuk habiskan 6 circle tu. Ada buat jurnal ke setiap hari untuk berkongsi rasa, menumpahkan apa yang difikirkan? Jurnal tu tak ada, tapi saya sharing dengan family lah. Apa saya rasa. Itu je lah. Alhamdulillah dapat satu sokongannya. InsyaAllah. Alhamdulillah. Cik Fairul, mungkin sedikitlah kan untuk suami-suami di luar sana yang juga mungkin berdepan situasi ini. Kadang-kadang sukar untuk kita terima kan. Tapi dalam masa yang sama, kita kena pastikan pasangan kita juga terus kuat untuk teruskan kehidupan. Apa yang boleh dikongsikan? Benda yang saya nak kongsikan cuma satu je lah. Jaga sebaik mungkin lah. Sebaik mungkin pasangan kita lah kan. So kadang-kadang dialah tulang belakang kita untuk bantu. Kami doakan yang terbaik untuk kalian berdua. Mungkin sedikit ucapan untuk suami yang sentiasa berada di sisi. Thank you so much. Thank you so much. Kami doakan yang baik-baik sahaja. Mudah-mudahan ada penawar di penghujungnya. Mudah-mudahan terus kuat. Dan ini antara contoh pasangan yang saya kira boleh memberi inspirasi juga kepada anda di luar sana. Bukan sahaja bagi pasangan yang menderita akibat sakit dan sebagainya, tetapi untuk teruskan perjuangan dalam rumah tangga itu tidak mudah. Dan kami doakan yang baik-baik sahaja. InsyaAllah ada setiap orang ada sisi ujiannya. Ujiannya betul. Tabah dengan ujian ini insyaAllah. InsyaAllah. Yang terbaik, kekuatan, akhirnya keafiatan dan juga kesembuhan yang tak dijangka oleh Allah. Amin. Doakan kalian berdua.